Falasi dalam konteks isu semasa terkini. Apa itu falasi? Falasi ialah kesilapan dan kepalsuan dalam berfikir dan berhujah untuk membuatkan seseorang itu mempercayai kebenaran. Pelbagai unsur-unsur falasi yang sering kali digunakan dalam berhujah. Jadi, mari kita lihat jenis falasi dan contohnya. Falasi pertama, falasi overgeneralization. Overgeneralization atau hasty generalization ialah suatu proses melakukan kesimpulan ataupun standpoint tentang sesuatu yang umum secara terburu-buru tanpa bukti yang meluas dan mendalam. Contohnya, isu penswastaan dan penasionalan. Dalam ekonomi, terdapat dua mazhab pemikiran yang besar, iaitu kapitalis yang rapat dengan usaha penswastaan ataupun sosialis yang rapat dengan usaha penasionalan. Dalam buku Jingga, ada beberapa perkara yang dihak milik kerajaan kan, seperti hak milik air. Lalu, ramai yang membuat konklusi bahawa ini adalah usaha penasionalan. Bagi yang sempat hidup di era Tun Dr. Mahathir dulu, akan sedikit merasa nikmat penswastaan perkara-perkara tersebut. Namun begitu, ia adalah suatu hasty generalization untuk mengatakan bahawa usaha penswastaan itu adalah suatu bentuk kapitalis, maka ia baik. Dan usaha penasionalan itu adalah suatu bentuk sosialis, maka ia buruk. Sebenarnya, sangat mudah untuk kita mengesan hasty generalization dalam mana-mana statement yang berbau bias, rasis maupun prejudis. Falasi kedua, falasi circular reasoning, iaitu menyatakan kesimpulan dari satu premis atau ayat, kemudian kesimpulan tersebut dijadikan premis, sedangkan premis tersebut dijadikan kesimpulan pada argumentasi atau kenyataan berikutnya. Contohnya, penyebaran berita palsu berpunca dari media sosial. Disebabkan penyebaran maklumat tanpa usul periksa akan menyebabkan berlaku penyebaran berita palsu. Falasi ketiga, slippery slope. Slope menyatakan satu rantaian kejadian berlaku. Di akhir rantaian itu terjadinya sesuatu yang buruk. Maka sesuatu yang buruk itu tidak terjadi jika kejadian yang pertama itu berlaku. Contohnya, vaksin diperbuat dari bahan kimia. Semua bahan kimia diperbuat oleh manusia. Bahan kimia buatan manusialah yang menyebabkan autism. Maka, janganlah memberi vaksin kepada anak-anak bagi mengelakkan autism.